warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikram muslimin, akhlak yang mulia. Hadis ke-58. An Jaudan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man i'tadhara ila akhihi bima'dhiratin falam yaqbalha kana alaihi mithlu khati'ati sahibi maksin. Rawahu Ibnu Majah bab al-ma'adhir. Sayyidina Jaudan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memohon maaf daripada saudaranya atas sesuatu kesalahan dan saudaranya itu tidak memaafkannya, maka saudaranya itu berdosa sebagaimana dosa orang yang memungut cukai tanpa hak. Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa bin Imran qala Musa bin Imran alaihi salam ya Rabbi man a'azzu ibadika indak qala man idza qadara ghafara. Rawahu Baihaqi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa bin Imran berkata, wahai Tuhanku, siapakah hamba-Mu yang paling mulia di sisimu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, seseorang yang mampu untuk mengambil tindak balas namun masih memberi kemaafan. Hadis Baihaqi. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk ikram muslimin, iaitu akhlak yang mulia. Hadis pertama, hadis ke-58, hadis daripada Jaudan. Jaudan nama yang jarang kita jumpa, tak banyak hadis yang diriwayatkan. Ulama-ulama hadis pun tak berapa kenal siapa dia Jaudan ini. Al-Mizzi, Al-Zahabi, Ibnu Hajar Asqalani bila disebut nama Jaudan ni, dia kata mukhtalifis sahabah. Mereka ni confuse sahabat ke bukan sahabat kan. Ni ulama-ulama yang mengkaji nama-nama lah, ulama rijal yang mengkaji tentang jarh wa ta'dil. Kalau kita belajar hadis, mengkaji nama-nama perawi hadis ni, jadi nama yang tak berapa dikenali. Namun demikian, Jaudan ni adalah beberapa orang anak murid dia yang dinyatakan sebagai thiqat, yang dipercayai, yang diterima dia punya riwayat dia. Maka Jaudan ini mereka ambil. Dia katakan Jaudan ni dia tinggal dekat Kufah, orang Kufah. Dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man i'tadhara ila akhihi bima'dhiratin. Sesiapa yang memohon maaf daripada saudaranya atas sesuatu kesalahan, falam yaqbalha, kemudian saudaranya itu dia tidak mahu memaafkan. Seorang yang minta maaf pada saudara dia, kemudian dia tak memaafkan, kana alaihi mislu khati'ati sahibi maksin, maka apabila tidak dimaafkan, orang yang melakukan kesalahannya itu seolah-olah dia itu melakukan kesalahan orang yang mengutip cukai. Sahibi maksin ni orang yang mengutip cukai bukan daripada hak dia. Cukai lah, maksudnya kita ni masing-masing hidup ni, yang kalau dalam Islam ni kita ada zakat kan. Kalau orang bukan Islam tu ada cukai-cukai yang dikenakan. Ni mengutip cukai yang bukan pada haknya. Maksudnya kita ni ada harta tapi diambil hak kita tu dengan paksaan, pengutip cukai. Kalau macam dalam konteks kita pada hari ni, orang petikai macam
GST kan. Itu jenis-jenis cukai lah. Jenis cukai yang dipertikaikan. Ulama-ulama pun berbeza pandangan. Ada ulama mengatakan harus, ada ulama mengatakan haram. So nampak macam berat ke haram. Kemudian ada perbincangan pula berkaitan dengan maslahah orang ngutip cukai ini. Kemudian mafsadah ni, maslahah apa kepentingan untuk awam dia. Kemudian mafsadah kerosakan daripada ngutip cukai. Sebab cukai ni dia hak kita lah. Kita buat kerja susah-susah dapat duit, orang pandai-pandai nak ambil kan. Gitulah maksudnya. Hak kita, cukai itu. Jadi ulama bahas mafsadah dia, kerosakan dia, maslahah ummah. Itu dibahaskan pula kalau pengutip cukai itu untuk kerajaan. Kerajaan tu dia gunakan tak yang diambil duit itu pada jalan yang betul kan. Semua benda dibahaskan. Kalau tengok perbahasan ulama sahibul maksin ni, yang kutip cukai tanpa hak ni, dalam konteks umum lah, nampak dia agak berat ke arah antara harus dengan haram tu lah. Kan, sunnah-sunnah ni tak ada. Kalau kita tengok dalam kita Islam, kita dah ada zakat lah. Kita dah ada zakat. Kemudian kalau dalam Islam, kalau Nabi SAW dia memerlukan sesuatu daripada para sahabat, apa yang dia buat, dia akan bagi tahu dan sahabat-sahabat akan infak. Sebab apa? Sebab para sahabat ni dibina akhlaknya dengan baik, mengenali Nabi SAW kan. Apabila dekat Madinah contohnya ada masalah kekurangan air, Nabi kata siapa boleh beli bi'ru rumah, kata kan, telaga ni orang Yahudi punya, orang Islam payah air kering semua, yang ada telaga tu je kan, yang baik airnya, maka para sahabat yang ni keluar duit pergi beli kan. Ada bi'rul Uthman, semua sifat Nabi aja. Kalau perlu duit lebih, Nabi akan minta infak. Nabi SAW nak pergi perang, ada satu peperangan, kita kekurangan kuda, kelengkapan, Nabi isytiharkan siapa nak infak, boleh infak. Dan Nabi janjikan dengan macam-macam janji di akhirat, mari sahabat tu bagi ini, sahabat ni bagi ini, bagi tu bagi ini. Datang Abu Bakar, dia bagi semua sekali. Punya hebatnya Sayyidina Abu Bakar yang Siddiq. Dia tanya, orang tanya, dia tinggalkan apa? Aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul saja. Tengok. Yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat, umat Nabi Muhammad begitu caranya. Dan umat Nabi Muhammad tu dia percaya, dia yakin kepada Nabi SAW. Itulah kita di surau Maksum ni. Kita sini tak ada kutip cukai. Tapi apabila pengurusi dia buat announcement, kita nak buat, nak extend lagi, nak pasang kapet baru, kita nak buat itu, buat ini. Apa yang dia cakap? Minta infak. Apabila jemaah-jemaah semua ada meletakkan kepercayaan kepada pihak pengurusan, pihak pentadbiran, kita tak berkira sebenarnya bab duit ni. Ada rezeki, kita campak dan kita tahu di sebalik apa yang kita lepas, yang kita campak duit kita itu perjalanan Allah, ganjaran Allah tu sangat besar. Tapi sebab apa? Sebab kita nampak hari ni tengok kapet sebelah kiri kita tu kan, dia bau pun kuat lagi kan, bau kedai lagi kan, warna macam lain sikit, hijau lagi kan. Musim-musim ni sebut hijau ni rasa lain sikit kan, warna pun hijau kan, bau masih bau kedai lagi. Belakang pun tengok alhamdulillah cantik, aircon cantik, sana sini ada masalah aja yang diubah, tambah pintu tempat, masya-Allah. Pengurusan tu ambil berat. Kita ada orang belakang tabir gitu yang kuat juga supportnya, masya-Allah. Jadi kepercayaan itu dia tak berlakulah yang dikatakan sahibul maksin. Jadi digambarkan oleh Nabi SAW, kalau orang minta maaf, kita tak maafkan, dia ni orang yang buat salah itu, yang tak maafkan seperti orang yang ambil hak orang lain tanpa kebenaran. Kemudian didatangkan dengan hadis yang kedua, hadis an Abi Hurairah. Abi Hurairah ni biasa kita sebut sahabat Nabi SAW yang hebat. Diceritakan, mengatakan Nabi SAW bersabda, Nabi menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, man a'azzu ibadika indak. Nabi Musa ditanya kepada Allah. Musa ni dia kalimullah, dia satu nabi yang dia kalimullah, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, man a'azzu ibadika indak. Siapakah yang paling agung ibadahnya di sisi engkau, wahai Tuhan, ya Allah. Tanya Nabi
Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, dia kata, qala man idza qadara ghafara. Kata Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang yang mampu untuk mengambil tindak balas namun dia memberi kemaafan. Yang boleh mampu ambil tindak balas tapi dia memberikan kemaafan. Kita lah tiba-tiba bawa kereta, orang langgar, kena. Luar tu nak marah kan. Begini, orang tu tak sengaja kan. Mampu tak kita beri kemaafan? Jangan kereta ni hantar kedai, siapa pula nak repair kan. Kalau tak rosak apa-apa lain lah kan. Berlaku salah, terbunuh orang kan, bunuh orang, mati kemudian nak kena diat apa-apa kan. Boleh tak kita sebagai waris ataupun kena tu anak kita, suami kita, isteri kita, adik-beradik kita mampu untuk memberikan kemaafan. Kita tengok ni yang ketika itu kita mampu untuk membalas, tapi kita balas dengan kemaafan. Memang berat tuan-tuan. Tak mampu, kita orang buat salah dengan kita, orang buat silap dengan kita, kita ingat begitu begini. Nak maaf tu bukan satu benda yang mudah. Sebab kemaafan ni, orang buat salah dengan kita ni, dia hak milik kita. Bila orang buat salah dengan kita, dah jadi milik kita nak maafkan, kita tak hendak. Tu. Tapi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya memang sangat pemaaf. Ramadan kata, apa kita buat amalan, dia punya ganjaran dia diampunkan dosa. Buat itu Ramadan. Ramadan tu kita jaga, bangun malam, Allah Taala ampun semua dosa. Buat amalan begini, kayaumi waladatuhu ummuh, bersih kita ni daripada dosa seperti dilahirkan balik. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga sifatnya maaf. Jadi bila kita baca hadis-hadis sini, kita ingatlah diri kita ni. Satu, kita ingat diri kita ni ada orang buat salah dengan kita. Kemudian kita cuba ingat, siapa dia yang ada buat salah dengan aku ni, aku tak punya hati, aku tak maafkan sampai sekarang. Boleh buat checklist lah. Ini aku tak maafkan lagi, yang ni aku tak maafkan lagi, ini dulu aku tak maafkan juga lagi. Boleh tengok, ambil yang ringan dulu. Maafkan satu-satu. Yang berat tu simpan, kemudian pelan-pelan. Dan insyaAllah kita kena buat gitulah untuk baiki diri kita. Moga-moga dengan kita buat gitu, mungkin kita ada buat salah, silap dengan orang, Allah Subhanahu Wa Taala buka hati mereka untuk memaafkan kita juga insya-Allah. Jadi kita fahami hadis ni, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Insyaallah. Wa